Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam MG Flash 1 November. Bersama dengan saya, Khalis Kadir. Kita ke berita utama. Majlis Syura Ulama PAS yang bersidang malam tadi menyerahkan kepada Jawatan Kuasa Kerja Pusat parti itu untuk membuat keputusan berhubung penggunaan lambang parti bagi menghadapi pilihan raya negeri PRM Melaka 20 November ini. Setiausaha Majlis Dato' Dr. Muhammad Khairuddin Ahmad Razali dalam kenyataan memaklumkan ketetapan dibuat bagi membolehkan jawatankuasa berkenaan membuat keputusan berdasarkan strategi kebolehmenangan selaras dengan Fasa 84 Perlembagaan PAS. Katanya Majlis Syura Ulama telah membincangkan penggunaan lambang dalam PRN Melaka dari sudut siasah syar'iyah dengan menekankan kepentingan perundingan pertandingan dua penjuru agar kemenangan tidak memihak kepada PH. Selain itu, beliau berkata majlis juga turut meluluskan kelayakan calon bagi PRN Melaka untuk tindakan selanjutnya oleh Jawatankuasa Kerja PAS Pusat selaras dengan Fasal 26-9-F Perlembagaan Parti. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan tarikh mengundi bagi PRN Melaka pada 20 November, penamaan calon pada 8 November manakala undi awal pada 16 November ini. Dalam perkembangan lain, Majlis Syura Ulama turut sebulat suara memilih dan memperbaharui pelantikan Datuk Hashim Jassin sebagai Mursyidul Ampas untuk tempoh 5 tahun berkuat kuasa hari ini selaras dengan peruntukan Fasal 8-6 Perlembagaan Parti. Dalam Bajet 2022 yang dibentang Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz pada Jumaat lalu mula dibahas oleh ahli parlimen pada persidangan Dewan Rakyat pada hari ini. Ia dijadual dimulakan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas selesai sesi pertanyaan bagi jawab lisan dan mengikut kebiasaan pembahas kedua adalah daripada Kelab Penyokong Kerajaan BBC. Beliau juga ingin tahu bentuk pampasan yang diterima penerima vaksin sekiranya terdapat kesan sampingan selepas divaksin. Selain itu, soalan berkaitan Kementerian Kesihatan turut diaju oleh Wakil Permatang Pauh Nurul Izzah Anwar yang meminta Menteri Kesihatan menyatakan usaha kementerian mengawal selia semua program HPV Human Papilloma Virus DNA yang kini sebahagian kecilnya dijalankan Lembaga Pembangunan Penduduk dan Keluarga Negara LPPKN. Beliau turut meminta Menteri Kesihatan menyatakan komitmen kementerian dalam memastikan kesemua pelajar berusia 13 dan 14 tahun yang terlepas vaksinasi HPV diberikan vaksin itu dalam masa terdekat. Isu-isu berkaitan Sabah dan Sarawak turut mendapat perhatian wakil rakyat daripada negeri berkenaan apabila Datuk Seri Richard Wright Jayam dari Serian menimbulkan persoalan mengenai usaha untuk meningkatkan bekalan air bersih dan elektrik di kawasan luar bandar Sarawak. Manakala Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Bung Muhtar Radin membangkitkan soalan mengenai pencerobohan pendatang tanpa izin di perairan Sabah. Persidangan Dewan Rakyat akan berlangsung selama 32 hari hingga 16 Disember. Dalam pada itu, Datuk Ashraf Wajdi Disuki berharap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak agar dapat membawakan suara majoriti rakyat yang masih mengharapkan pengeluaran air citra KWSP dalam ucapan perbahasan bajet 2022 yang bermula hari ini. Katanya ia boleh menjadi pengeluaran KWSP kali terakhir memandangkan ekonomi sudah dibuka dan pandemik makin berangsur pulih untuk memasuki fasa endemik. Beliau yang juga Ketua Pemuda UMNO berkata, sayap parti tidak pernah berhenti daripada menjadi penyambung lidah rakyat dan akan terus memperjuangkan isu-isu rakyat, terutamanya yang susah, resah dan terdesak untuk memenuhi keperluan dan meneruskan kelangsungan hidup. Menurut Ashraf Wajdi, pada ketika ini terdapat lebih 56% rakyat masih mempunyai baki simpanan melebihi RM10,000, terutama golongan berpendapatan sederhana M40. Ulasnya, ia satu keperluan untuk mereka memulakan kehidupan baharu pasca pandemik dengan pelbagai komitmen tertunggak yang perlu dilangsaikan.
Kementerian Kesihatan Malaysia KKM melaporkan sejumlah 36 kematian baharu akibat jangkitan COVID-19 sehingga tengah malam tadi. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kematian disebabkan COVID-19 mencecah 28,912 kes. Berdasarkan data yang dimuat naik KKM di portal COVID Now, sejumlah 7 daripada 36 kes kematian yang dilaporkan berlaku di luar hospital iaitu brought in death atau BID. Kes kematian dilaporkan itu turut melibatkan sejumlah kes tertunggak dengan ada antara kes meninggal dunia beberapa minggu lalu berikutan proses yang mengambil masa bagi mengesahkan sama ada pesakit COVID-19 meninggal dunia akibat pandemik tersebut. Sementara itu, terdapat 67,969 kes aktif COVID-19 di seluruh negara yang mana 52,720 individu atau 78.6% daripadanya sedang menjalani kuarantin di rumah. Seramai 8,735 orang pula ditempatkan di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC. Daripada jumlah itu, 5,952 kes dirawat di hospital dan 562 pesakit ditempatkan di unit rawatan rapi ICU. 9 anggota bomber Brazil terbunuh ketika menjalani latihan selepas ditimpa gua runtuh. Menurut Jabatan Bomber Tentera Sao Paulo, kejadian berlaku ketika mangsa berada dalam gua Altinópolis in Sao Paulo. Katanya sebaik menerima maklumat, kerja-kerja menyelamat telah dimulakan pada jam 11.30 pagi waktu tempatan. Laporan awal sebelum ini memaklumkan 3 anggota berkenaan maut, manakala 6 lagi masih hilang. Kejadian pada Ahad dikatakan berlaku ketika mangsa berada di hadapan pintu gua. Ketika itu bumbungnya runtuh dan menimpa mereka. Menerusi tweetannya, ia memaklumkan bencana berlaku sewaktu 26 anggota sedang menjalani latihan. Altinópolis terkenal dengan gua yang menjadi tarikan utama pelancong ke bandar itu. Beberapa penumpang dilaporkan cedera apabila 2 kereta api bertembung berhampiran Salisbury, Britain. Menerusi kenyataannya, polis pengangkutan British BTP mengesahkan tiada kemalangan jiwa dalam kejadian itu. Katanya kebanyakan mangsa mengalami kecederaan ringan termasuk pemandu kereta api berkenaan. BBC memetik jurucakap pengendali landasan Network Rail sebagai berkata gerabak belakang sebuah kereta api tergelincir selepas melanggar objek ketika menghampiri stesen Salisbury dan kejadian itu melumpuhkan semua isyarat di kawasan itu. Kerosakan itu menyebabkan kereta api kedua bertembung dengan kereta api pertama. Ekoran nahas yang berlaku, 50 anggota bomber dan penyelamat dari Dorset, Wiltshire, Hampshire dan Isle of Wight serta South Western telah dikerah ke tempat kejadian. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari semasa ke semasa di platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.